Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menghari kelas. Kita akan sambung dengan bab yang baru iaitu operasi set. Jadi hari ini kita nak tengok bahagian pertama iaitu persilangan set. Apa yang kita akan belajar dalam bab ni ialah persilangan set, kesatuan set, gabungan operasi set. Dan sedikit imbasan silam iaitu seorang ahli matematik Jerman bernama George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor telah mencipta teori set. Jadi beliau ni telah memperkenalkan nombor ordinal, nombor kardinal dan aritmetik set tak terhingga, infinity. Okay, aritmetik set tak terhingga. Baik. Kemudian tahukah anda diberi satu situasi, sektor pertanian adalah antara sektor yang menyumbang pada pendapatan negara. Baik, penggunaan teknologi tinggi dan moden dalam bidang pertanian mampu membantu meningkatkan hasil pertanian, malah akan menarik minat generasi baru untuk mencuburi bidang ini pada masa akan datang. Ini adalah satu sektor pertanian. Baik, apakah lagi sektor ekonomi lain yang menjadi penyumbang kepada pendapatan negara? Ada tak sektor-sektor lain yang menyumbang kepada pendapatan negara? Sektor apa lagi? Antaranya sektor perindustrian, kan? Ada lagi beberapa sektor-sektor yang lain. Baik. Jadi ini merupakan sektor-sektor ini merupakan ahli-ahli kepada penyumbang utama pendapatan negara. Satu kumpulan set penyumbang ataupun sektor-sektor ekonomi yang menjadi penyumbang utama pendapatan negara tadi. Jadi kenapa kamu nak belajar bab ni? Operasi set akan digunakan untuk mewakili, mengumpul dan mengkaji data yang serupa dalam kehidupan harian. Contoh tadi sektor yang menyumbang pendapatan negara. Tapi set ni lebih luas daripada itu juga. Jadi ilmu ini menjadi asas kepada bidang yang memerlukan analisis seperti pengaturcaraan, statistik, ekonomi, pasaran saham dan sebagainya. Baik, istilah-istilah yang akan kamu pelajari dalam bab ini antaranya ialah kesatuan, persilangan, pelengkap, set, set kosong, subset, tanda-tanda set, unsur, kamu akan jumpa juga set semesta, banyak lagi simbol-simbol yang kita akan pelajari dalam bab ini. Baik, hari ini kita akan cuba mencapai standard pembelajaran menentukan dan menguraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Yang kedua, menentukan pelengkap bagi persilangan set. Dan yang ketiga, bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Okey. Bahagian yang pertama iaitu persilangan set. Bagaimana kamu nak menentukan dan menguraikan persilangan set dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, persilangan set wujud lebih daripada satu set. Dan persilangan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol persilangan. Contoh, U terbalik macam U terbalik. Cikgu kalau nak bagi pelajar ingat, senang ingat, persilangan. Macam tu U terbalik, persilangan. P bersilang dengan Q ialah set yang mengandungi unsur-unsur sepunya bagi kedua-dua set P dan set Q. Contoh gerhana matahari ni cuma nak tunjukkan bagaimana persilangan antara dua perkara, dua objek. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dengan bumi pada satu garis lurus. Jadi perkataan persilangan antara bulan dengan matahari dapat dilihat apabila bahagian bulan dan matahari berada pada kedudukan yang sama. Baik, cuba kita tengok bagaimana menentukan dan menghuraikan persilangan set. Kita gunakan pelbagai perwakilan. Ini keadaan biasa tentang makan buah-buahan tempatan. Okey, baik, Nabil suka makan durian, Hani suka makan durian, Navin suka makan rambutan saja, Yangkit suka makan durian, Raj suka makan durian dan rambutan, Mei suka makan durian saja, Afiq suka makan durian dan rambutan, Amirul suka makan rambutan, Mina suka makan durian dan sebagainya lah. Benjamin suka makan rambutan dan durian, Jenny suka makan durian, Khairi suka makan rambutan. Okey, berdasarkan jadual di atas, tulis nama murid menggunakan tata tanda set. Baik, tata tanda set ialah tata tanda macam ni. Ini ahli-ahli dalam dia. Katalah adik-beradik kamu namanya Ali, Abu dengan Ahmad. Jadi ahli-ahli dalam set ni kita kena letak dalam tata tanda set. Macam tu. Berdasarkan jadual di atas, kita tuliskan nama pelajar mengikut tata tanda set. A, murid yang suka makan durian. Siapa yang suka makan durian? Nabil,
Hani, Yanki, lagi siapa? Ni lah orang-orang yang suka makan durian ni. Jenny, Mina, Afiq suka tak makan durian? Afiq pun suka dia suka makan durian ni. Raj pun suka makan durian. Mei pun suka makan durian. Ramai orang suka makan durian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. 2, 4, 6, 8. Ada seorang lagi ni. Ni pun suka makan durian, Benjamin ni. Jadi semua ahli, semua pelajar, semua murid ni kita letakkan dalam nama ahlinya. Letak dalam tanda tanda set. Murid yang suka makan rambutan sahaja. Siapa? Yang ni tak Yang suka makan rambutan dia Navin. Navin suka makan rambutan. Raj pun suka makan rambutan. Afiq pun suka makan rambutan. Amirul, Benjamin, Khairi suka makan rambutan. Ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ni kita tulis kat sini. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Jangan tulis nombor ni, tulis nama. Tulislah sini Nabil. Macam tu. Sampailah kepada Khairi. Tulis nama. Inilah orang-orang yang suka makan rambutan. Lepas tu kita tengok A yang bersilang dengan B. Apa maksud A bersilang dengan B? A ialah murid yang suka makan durian. B ialah murid yang suka makan rambutan. A bersilang B maknanya murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan. Siapa tu? Cuba tengok yang mana yang bersilang. Sini ada Nabil, sini pada Nabil. Nabil dengan Nabil, ni sini tulis Nabil. Dan betul lah Nabil ni murid suka makan rambutan. Nabil ni bukan rambutan, bukan Nabil. Nabil ni. Ini Navin, bukan Nabil. Buang-buang nama Nabil. Nabil dengan Nabil tak bersilang. Siapa Hani? Hani tak suka makan durian. Siapa yang suka makan rambutan ni? Navin, Raj. Seorang lagi siapa? Afiq. Lagi? Benjamin, Ben. Lagi siapa? Apa seorang lagi ni? Amirul suka makan rambutan. Khairi suka makan rambutan. Ini 6 orang yang suka makan rambutan. Baik, yang mana yang suka makan dua-dua? Yang suka makan dua-dua, Raj. Lagi, Afiq. Ben. Ada 3 orang ni yang suka makan dua-dua. Sini Raj, jawapan dia Raj, Afiq dengan Benjamin. Jadi ini ialah A persilangan B. Maksud A persilangan B. Lengkapkan jadual di bawah dengan nama murid yang suka makan durian saja, rambutan saja atau kedua-dua buah durian dan rambutan. Dekat sini dia dah senaraikan nama murid yang suka makan buah durian aja. Murid yang suka makan buah rambutan aja tadi Navin. Tadi apa? Suka makan rambutan saja. Navin rambutan saja ni. Navin 1, Amirul dengan Khairi. Navin, Amirul, Khairi. Amirul dengan Khairi. Murid yang suka makan kedua-duanya Raj, Afiq dengan Benjamin. Baik. Kemudian cuba lengkapkan gambar Raja Ben. Ben ni juga ialah salah seorang daripada ahli matematik. Ben beliau telah mencadangkan bagaimana mewakilkan ahli-ahli set dalam bentuk gambar raja. Itu sebabnya Ben ni mesti huruf besar, B ni huruf besar sebab nama orang. Sekarang kita masukkan jawapan tu. Murid yang suka makan buah durian saja, ambil semua ahli-ahli ni, kita letak kat sini. Nabil, Hani, Yanki, Mei, Mina, Jenny. Sebelah sini ialah ini sebelah yang suka makan buah durian saja. Yang dekat sebelah B ni set A, ni set B. Set B ialah murid yang suka makan rambutan saja. Siapa? Navin, Amirul, Khairi. Ini tak ada persilangan antara dua ni. Baik, yang tengah-tengah ni ialah murid yang suka makan kedua-dua buah durian dengan rambutan. Raj, Afiq dengan Benjamin. Dia perlu diletakkan di tengah-tengah persilangan antara dua set. Jadi kita tahu daripada gambar jawapan ini bahawa persilangan set A dan set B mempunyai unsur-unsur yang sepunya, iaitu Raj, Afiq dan Benjamin yang suka makan durian dan rambutan. Baik. Tengok contoh 1. Sekarang kita pergi pada matematik. Tadi tu dalam kehidupan harian.
Okay, diberi set semesta. Ini ialah simbol set semesta. Okay, ini macam tu. Okay, simbol set semesta ni maknanya itulah set yang sedang kita bincangkan. Kita jangan keluar daripada nombor yang dalam set semesta ni. Baik, apa dia set semesta? X ialah X, semua unsur X di mana? Ni yang tanda 2 ni maksudnya di mana? X ialah unsur di mana X ialah integer antara 1 sampai 10. 1 sampai 10 maknanya set semesta kita setnya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu saja set semestanya, nombornya. Baik, set P ialah set X, ahlinya X di mana X ialah nombor ganjil. Apa nombor ganjil daripada set semesta ini? Apa nombor ganjil daripada set semesta ni? 1, lagi 3, 5, 7, 9. Itu saja. Daripada tak boleh ambil 11 sebab 11 tak ada dalam set semesta. Berhenti kat situ je sampai 9. Itu P. Q pula. Q ni ialah set di mana ahlinya ialah X. X ialah nombor perdana. Nombor perdana dia dalam set semesta ni yang mana? Q, cikgu tanda kat bawah ni lah. Q sama dengan apa ahli dia? Mula dengan 2, dah banyak kali ulang kan nombor perdana ni. 2, 3, 5, 7. 7 ada lagi tak? Sampai 7 ni kan? Sampai 7. Itu Q. Baik, sekarang pergi pada R. R. R, set R ialah ahlinya X di mana X ialah gandaan 3. Cari gandaan 3 kat sini. 3, 6, 9. Itu saja yang dalam set semesta. Okey, senaraikan semua unsur. Sekarang dia suruh senaraikan semua unsur bagi setiap persilangan set berikut. Baik, P tadi. P-nya apa unsur P? 1, 3, 5, 7, 9. Apa set Q? Senaraikan dulu set Q. Set Q 2, 3, 5, 7. Baik, apa ahli P persilangan dengan Q? Apakah ahli P yang bersilang dengan Q? Kita tengok yang mana bersilang. 3, lagi 5, 7. Betul? Betul. Baik, inilah senarai tu. Sebab dia suruh senaraikan saja. Okey, yang A. A bahagian pertama. Okey, sekarang ni nombor 2 pula. P bersilang dengan R. Baik, ni P. P 1, 3, 5, 7, 9. Okey, apa ahli R? R ni tadi 3, 6, 9. 3, 6, 9. Ni kan R ni? Okey, apakah ahli-ahli P yang bersilang dengan R? Apa ahli-ahli yang P yang bersilang dengan R? Kita tengok 3, 9. Itu je kan? Senaraikan. 3, 9. Itu saja. Ini jawapan. Kena letak dalam tata tanda set bila kita senaraikan semua unsur. Okey. Tengok yang nombor 3 pula. Satu dah, nombor 2 pun, nombor 1 dah, nombor 2 pun dah. Okey, nombor 3. Q, apa ahli-ahli unsur dalam Q ni? Nombor perdana tadi. Ini nombor 1 sampai 10. Okey, nombor perdana Q ialah 2, 3, 5, 7. Itu saja kan? Okey, R apa? Gandaan 3. Apa gandaan 3 kat sini? Ke 6, 9. Itu saja. Baik, soalan. Cari Q yang bersilang dengan R. Cari, bukan cari, dia suruh senaraikan semua unsur. Senaraikanlah apa yang bersilang. Okey, mana cikgu ni lukisan set ni? Padam sikit. Tak kemas. Baik. Macam mana? Macam tu. Baik, 3 sahaja. 3 je lah. Kalau satu unsur, satu je lah. Baik. Dah. Jawab soalan 4 pula. P, senaraikan dulu. P apa? P nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Q pula. Q tadi 2, 3, 5, 7. Okay, R pula. Kena berlatih-berlatih ni, lengkuk-lengkuk ni R ni, R apa tadi? Gandaan 3. 3, 6, 9. Baik. Cari atau senaraikan semua unsur P yang bersilang dengan Q yang bersilang dengan R. Dia bersilang 3-3. Yang mana? 3. Ada lagi? Tak ada. 9 tak boleh. Tak ada. Jadi jawapan dia 3 saja. Okey. Itu cara nak cari persilangan dalam matematik.
persilangan set. Senang kan? Okay. Dah selesai lah ni. Dah selesai. Okay. Sekarang ni tengok diberi set semesta sama. Okay. Tapi sekarang ni dia minta kamu nyatakan bilangan unsur. Ini sama soalan tadi masih lagi sama. Sekarang dia nak bilangan unsur. Beza dengan yang tadi, dia suruh senaraikan semua unsur. Sekarang kita nak bilangan unsur. N ini ialah number of. Bahasa Inggeris lah number of lah. Jadi kita wakilkan dengan N. Number of P intersection Q. English dia intersection. Intersection sama juga N dia macam tu. Intersection. Baik, senaraikan tadi P apa? Apa unsur P kat sini? Nombor ganjil ni nombor 1 sampai 10 je. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okay. Q pula. Q ialah nombor perdana. 2, 3, 5, 7. Okay. P bersilang dengan Q apa? P yang bersilang dengan Q apa? 3, 5, 7. Betul. 3, 5, 7. Baik, sekarang ni berapa bilangan ahli P bersilang dengan Q? Berapa? Oh, jawapan dia kita kena tulis dalam bentuk nombor. Tak bolehlah dalam set ni. Okey, kita pun tulis dah jawapan kita dalam bentuk nombor. 1, 2, 3. Jawapan dia 3. Ada 3 ahli P yang bersilang dengan Q. Boleh faham? Senang kan? Boleh. Yang ni pula. P tadi sama. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau tak nak senaraikan pun tak apa, cikgu nak tunjukkan je kan. Kalau kamu dah boleh buat sendiri, boleh bayangkan sendiri macam mana ahli-ahli tu, kamu boleh terus jawab. Okay, R pula. R gandaan 3. 3, 6, 9. Okay, P yang bersilang dengan R. Apa yang bersilang dengan R? 3. P bersilang dengan R. 3 dengan 9. Okay, betul? 3 dengan 9. Jadi berapakah ahli P yang bersilang dengan R? 2. Macam tu? 2. Betul? Betul lah 2 jawapan dia. Kalau nak cari numbers, kamu tulis nombor. Kalau nak senaraikan, kamu tuliskan ahli. Boleh? Baik, tengok yang soalan ni pula. Ni dah. Q bersilang dengan R. Apa kita ulang banyak kali kita. Q. Nombor perdana. 2, 3, 5, 7. Itu saja. Dalam set semesta 1 sampai 10 ni. Okey, lepas tu R. R nombor apa? R gandaan 3. 3, 6, 9. Okay. Q bersilang dengan R. Yang mana? Q bersilang dengan R yang mana? 3 saja. So bilangan Q yang bersilang dengan R berapa? 1. Okey. P bersilang dengan Q bersilang dengan R tadi apa jawapan? 1 je kan? 3 kan? Cuba kamu tengok balik kat sini. Ni. P bersilang dengan Q bersilang dengan R sama dengan 3. 1 je unsur dia. Okey, jadi berapakah bilangan P bersilang dengan Q bersilang dengan R? Apa jawapannya? 1. Betul? Betul tak 1? 1 je lah. Sebab ahli dia ni 1 je. Ahli dia 1 saja. Kita sebut ahli ahli ataupun unsur. Kepada. Unsur kepada. Macam tu. Okay. Baik, bagaimanakah anda menentukan persilangan antara 2 atau lebih set dengan menggunakan gambar rajah Venn? Baik, persilangan ni boleh kita wakilkan dengan kawasan berlori. Seperti dalam gambar rajah di bawah. Okay. Di mana kawasan, kat mana kawasan P bersilang Q? Dekat sini. Situ. Kalau lukisan dia macam ni. Kalau lukisan dia, ini set P, ini set Q, bersilang dekat sini. P bersilang dengan Q. Okey, kalau lukisan tu ada set P, Q duduk dalam P, dekat mana P bersilang dengan Q? Ialah dalam ni. Iaitu di kawasan Q. Ini ialah simbol subset. Subset. Ini ialah simbol subset. Subset maknanya duduk dalam set yang besar. Satu set kecil duduk dalam set yang besar. Contoh kita bagi A sama dengan 1, 2. B sama dengan 1, 2, 3, 4. Contoh. Baik. Maknanya A ni, ahli-ahli A duduk dalam set B. Kalau cikgu nak lukis gambar rajah Venn A dengan B ni, cikgu lukis A tu kecil dalam ni. Ni set A akan duduk dalam set. Contoh. Jadi persilangan dia dekat mana? Dekat dalam set A ni. Macam ni. Jadi
A subset kepada B. Itu cara kita tulis kalau subset. Kalau ada 3 set, set P, set Q, set R, dekat mana P bersilang dengan R? Kamu pergi dekat set P, lepas tu pergi pula dekat set R, jangan tengok set Q. Baik, antara warna purple ni dengan warna merah, dia bersilang kat sini. Itu ialah kawasan persilangan P bersilang dengan R. Okey. Dekat mana kawasan persilangan P bersilang Q bersilang dengan R? Antara tiga-tiga set. Kamu ada P, lepas tu kita ada Q, lepas tu kita ada R. Ini jauh. Okey, ada R. Tiga-tiga set ni bersilang dekat mana? Dia akan bersilang kat tengah-tengah ni. Tengah tu. Kalau tiga set ni bersilang macam ni. Kalau tiga-tiga set ni bersilang dengan cara macam ni. Ada banyak kes nanti. Banyak kes. Sebab macam ni, kita akan tengok contoh-contoh dalam kehidupan harian pun banyak kan. Tengok contoh 2. Gambar rajah band menunjukkan set J, K dengan L. Dengan keadaan set semestanya ialah 1 sampai 9 sahaja. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set berikut. J bersilang dengan K. Kalau kita tengok gambar rajah band, tadi kita dah cuba senaraikan. Sekarang, kalau kita nak jawab ikut gambar rajah band, dekat mana duduk J bersilang dengan K? Kau ambil J. J ni, lepas tu K. Dia ambil K satu. K duduk sebelah sini. Kalau cikgu tengok J dengan K saja, dua ni saja gambar rajah band yang ada. Dan dia bersilang dekat mana? Dekat tengah ni kan? Dekat tengah tu. Jadi J yang bersilang dengan K, apa ahli-ahli dia? 5-3. 3 ataupun 3-5. Bagus. Betul lah. J bersilang dengan K ialah dekat kawasan tengah-tengah ni. Itu dah settle. Baik. Tengok B pula. J bersilang dengan L. J kat luar. L duduk dalam J. L duduk dalam J tu kalau perhati betul. L duduk dalam J. Mana kalau J bersilang dengan L, apa jawapan senarai yang bersilang ni? Apa ahli-ahlinya? 7, 9, 5, 7, 9. Betul? Baik. K bersilang dengan K, L pula. K mana? K. Letakkan kat sini. L dekat sini yang kecil ni. L yang kecil ni lah. Betul? K besar ni, L yang kecil ni. Kat mana bersilang? Sama kat sini. Apa jawapan? Apa jawapan K bersilang dengan L? 5. 5 saja. Betul. Kat kawasan ni je kan? Tengah-tengah 5 ni. Dekat mana J bersilang dengan K bersilang dengan L? Ini J. Lepas tu K. Dalam masa yang sama bersilang pula lagi dengan L. Dekat mana yang ketiga-tiga set ini bersilang? Dekat mana? 5. Dekat sini. Kat situ. Ini yang cikgu cakap ada banyak-banyak case set ni kan. Ini 5. So, jawapan dia ahlinya ialah 5 sahaja. Betul. Itu macam mana kita nak, kita boleh guna senaraikan set ataupun kita boleh guna gambar rajah band untuk bagi tahu dekat mana kawasan persilangan kita. Tengok contoh 3. Diberi set A nombor dalam dadu. Nombor dalam dadu apa nombornya? Nombor dalam dadu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tak kenal dadu, tak dapat jawab ni 1 sampai 6. Itu set A. B ialah nombor genap dalam dadu. B nombor genap dalam dadu. 2, 4, 6 je lah kan. Set C nombor 7, 8, 9. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Yang ni A disuruh senaraikan. Yang B lukis gambar rajah band. Baik, gambar rajah band ni kamu boleh lukis bulat, boleh, segi 4, boleh, segi 3, boleh, segi 4, boleh. Asalkan dia bentuk gambar rajah. Senaraikan A bersilang dengan B. Kita pun senaraikanlah A, senaraikan B, senaraikan C. Sekarang nak jawab soalan ni, A bersilang dengan B. Senaraikanlah juga nak buat. 2, 3, 4, 5, 6. B
2, 4, 6. Ini koma tak. Baik, sekarang ni A bersilang dengan B 2, 4. A yang bersilang dengan B 2, 4, 6 ada juga kan? 6. Itulah A bersilang dengan B. Dia senaraikan semua unsur. Inilah senaraikan semua unsur. Bila kita nak lukis A dengan B ni, oh ada persilangan 2, 4, 6. Kita boleh lukis, kamu boleh lukis macam ni juga. A. Oh, dan 2, 4, 6 ni dalam ni, maksudnya B ni subset kepada A. B duduk dalam A. Boleh macam tu juga. Bila kita nak lukis unsur tu, kita tulis titik 2, titik 4. Ni unsur titik 6. Macam tu. Baik, A yang baki tu luar tu 1, 2, 3, 5. Macam tu. Biasa kita akan lukis macam ni. Titik, kita akan letak unsur tu macam tu. Kan macam katakanlah nama kamu Ahmad. Kamu adalah anak kepada Pakcik Abu ni. Okay, nama Ahmad. Macam tu kita tulis. Ali pun adik-beradik Ahmad. Tulis ni. Sarah pun adik-beradik Ahmad. Macam tu. So, kita tulis titik, lepas tu tulis unsur. Betul? Okay. Baik, yang kedua pula. Kita buat serentak. Kita senaraikan dan kita lukiskan barajah terus. Okay, B bersilang dengan C. C ni apa tadi? C ni 7, 8, 9. B yang bersilang dengan C. Okay, B. B. 2, 4, 6. C. 7, 8, 9. Okay, kat mana B yang bersilang dengan C? B yang bersilang dengan C yang mana? Ada tak? Tak. Tak ada. Tak ada langsung. Okey, tak ada langsung. Maknanya set tu ialah tak ada lah. Ini ialah simbol set 0. Set 0. Kadang-kadang kamu jumpa set 0. Ataupun set kosong. Set kosong maknanya tak ada ahli lah. Tak ada ahli dalam tu. Okey, dan simbol bagi set kosong ialah sama ada kamu gunakan tanda set dalam ni kosong ataupun kita guna macam ni. Tu set 0. Tak ada persilangan tu. Jadi bila kamu lukis, gambar tu tak boleh bersilang lah. Tak boleh bertindih. Jadi B lukis sebelah sini, C lukis sebelah sini. Dia tak ada pertindihan. Itu ialah B bersilang dengan C. Boleh? Baik. Lepas tu, kita selesaikan yang C ni pun. A bersilang dengan C. Ini A. C. Okay, yang mana yang bersilang? Ada persilangan tak? Pun tak ada juga. A ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. C ni 7, 8, 9. Pun tak ada persilangan. Jadi bila kamu lukis A dengan C, dia tak boleh bersilang. Gambar rajah band tu. Okay. Tapi A ni duduk dalam, B duduk dalam A. B duduk dalam A. Kalau ikut gambar rajah band kita tadi lah. So C ni apa dia? 7, 8, 9. Dia tak semestinya duduk tegak macam ni. Kamu nak duduk mata-rata pun boleh. 7, 8, 9 pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Baik, bagaimana anda menentukan pelengkap? Okey, satu lagi istilah ialah pelengkap bagi persilangan set. Pelengkap bagi persilangan set ditulis dengan tanda prime atau kita sebut pelengkap. Misalnya A bersilang dengan B pelengkap, dibaca sebagai pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Jadi pelengkap bagi persilangan set A dan set B bermaksud semua unsur yang bukan dalam persilangan set A dan set B. Kita tulis A pelengkap, B pelengkap ataupun pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Ini simbol pelengkap. Diberi set semesta X ialah integer antara 1 sampai 8. Ini simbol ni termasuk. Maksudnya nombor ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ialah set semesta yang sedang dibincangkan. Set A ialah ni 1 sampai 6, set B 2, 4, 6 nombor ganjil, set C 1, 2, 3, 4. Baik, senaraikan semua unsur. Nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. A bersilang dengan B. Ini set semesta, ingat. Ini set semesta. Baik. Cari dulu set A. Set A ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B ialah 2, 4, 6. Okay, cari dulu A bersilang dengan B. Buat dulu dalam kurungan. Buat dalam kurungan ni dulu. A bersilang dengan B apa dia? Apa unsur dia?
2 lagi. 4. 6. 4 dengan 6. Okey, 2, 4, 6. Maksudnya ahli dia 2, 4, 6 kan? Okey. Apa dia ahli A bersilang dengan B pelengkap, ataupun apakah pelengkap bagi persilangan set A dan set B? Yang bukan lah. Yang bukan maknanya ni. Yang tak bersilang tadi, iaitu 1, 3, 5. Oh, A ni betul tak? Lagi yang bukan ni. Ada lagi dalam ni, betul tak? Nombor dalam set semesta ni kita 1 sampai 8. Okey. Yang bukan pelengkap ialah bukan 2, 4 dengan 6. Jadi yang tinggal ni 1, 3, 5, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. Semua unsur yang dalam set semesta yang tak terlibat dengan A bersilang dengan B. Itu cara kita nak tentukan pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Kita cuba buat yang B pula. Okay, buat yang B. Baik. A bersilang dengan C. A apa tadi? A ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. C apa? 1, 2, 3, 4. Okey. A bersilang dengan C. A yang bersilang dengan C. 1 lagi. 1 kan? 1, 2, 3, 4. Maknanya A yang bersilang dengan C 1, 2, 3, 4. Jadi yang A bersilang dengan C, pelengkap bagi A, persilangan A dan set C ialah yang bukan ni lah. Tadi 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini set semesta kita. Okay, ini set semesta kita. Jadi yang bukan 1, 2, 3, 4, buang siap-siap 1, 2, 3, 4. Yang tinggal 5, 6, 7, 8. 7. Dan dia nak kita senaraikan, betul tak? Dia nak nyatakan bilangan unsur juga. Jadi ada berapa unsur kat sini? Bilangan unsur bagi pelengkap A, persilangan set A dan set C ialah ada 4 unsur. Ada 4, 1, 2, 3, 4 unsur. Okey, tadi kita tak selesai lagi jawapannya tadi. Ini pun sama. Bilangan A pelengkap bagi persilangan set A dan set B ialah ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okey. Macam tu. Soalan C pula. A bersilang B bersilang C, pelengkap. Pelengkap bagi persilangan set A, B dan C. Macam mana tu? Narailah. A berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, B berapa? 2, 4, 6. Okey, C berapa? C apa dia ahlinya? 1, 2, 3, 4. Okey, cari persilangan ketiga-tiga. A bersilang dengan B bersilang dengan C. Buat dalam kurungan dulu. Kelas? Buat dalam kurungan dulu. Okay, apa yang bersilang tiga-tiga? 2, 4, ada lagi? 4, 2, itu je kan? 2 dengan 4. Okey, jadi bilang cari pula A bersilang dengan B. Okey, pelengkap bagi A, persilangan A, B dan C. Pelengkap maknanya bukanlah buang daripada 1, 2 sampai 8 tadi. Okay, kita buang dulu 2 dengan 4. Yang tinggal 1, 3, 5, 6, 7, 8. Betul? Okey, yang ni ada berapa ahli kelas? 1, 2, 6. 6. Jadi bilangan pelengkap bagi A, persilangan set A, B dan C ialah 6. Itu beza antara senaraikan unsur dengan berapa bilangan unsur tu. Okay. Baik, bagaimana tak anda menentukan pelengkap bagi persilangan antara 2 atau lebih set dengan menggunakan gambar rajah band? Tadi kamu cari persilangan, sekarang kamu nak cari dekat mana kawasan pelurit untuk pelengkap. Okay. Pelengkap maknanya bukan kawasan persilangan tadilah, tapi kita tengok satu-satu. Okay. Kawasan P, sekejap. Kawasan P bersilang dengan Q. Kawasan P bersilang dengan Q dekat sini, kat tengah-tengah ni. Tapi kalau P bersilang dengan Q, pelengkap bagi persilangan set P dengan Q ialah di luar dia. Ini set semesta
set semesta yang sedang kita bincangkan. Jadi tadi tu persilangan P persilangan Q. Ini kawasan P bersilang dengan Q. Jadi kawasan P yang bersilang dengan kawasan pelengkap persilangan P dan Q ialah di luar dia. Luar dia ni. Kat luar ni lah. Betul. Okey. P persilangan set P dan set Q. Okey, ni pula. Kat mana kawasan P bersilang pelengkap bagi set persilangan set P dan set Q? Pelengkap dia. Kalau lukisan dia ialah set P, okay, set Q ialah subset bagi P dalam satu set semesta. Kalau P bersilang dengan Q, dekat sini kawasan dia. Tapi kalau pelengkap, maknanya di luar daripada yang cikgu tanda. Luar dia semua kat luar ni. Macam tu. Ini pun sama. P bersilang dengan R dekat sini kawasan dia. Itu P bersilang dengan R. Jadi kalau pelengkap, luar daripada dia lah. Luar, tak termasuk yang hijau tu. Okay. P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Kawasan dia kat sini. Bersilang 3 set. Tapi kalau pelengkap, luar daripada dia. Luar daripada yang cikgu tanda tengah-tengah. Itu kawasan pelengkap. Mana bukan kepada jawapan persilangan tadi. Contoh 5. Diberi aktiviti co-curriculum disertai oleh 3 orang murid seperti dalam set P, set Q dan set R. Di mana set semestanya ialah pengakap, matematik, hoki, bola sepak, sejarah, badminton, kadet polis. Jadi P ialah pengakap, matematik, hoki, dia 3 orang 3 orang murid ni. Set ni tu. Q, kadet polis, sejarah, badminton, R, pengakap, sejarah, bola sepak. Okay, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. P bersilang dengan R pelengkap. P bersilang dengan R pelengkap. Ini P pengakap, matematik, hoki. R pengakap, dalam set pengakap, sejarah, bola sepak. Okay. Dia nak suruh cari, senaraikan P bersilang dengan R pelengkap. P bersilang dengan R dulu. Cari P yang bersilang dengan R. Apa dia? P bersilang dengan R pengakap. Saja kan? Pengakap je kan? Okay. Jadi kalau P bersilang dengan R, cari pelengkap kepada persilangan set ni ialah yang lain lah, yang baki ni. Buang pengakap, yang tinggal ni semua ialah pelengkap dia. Semua tu ialah pelengkap dia. Okay. Jadi bila kamu lukis, kalau kamu nak lukis gambar Raja Band, kalau nak lukis gambar Raja Band nak mewakili semua ni, okay, sekarang ni kamu tengok antara P dengan Q, antara dua ni, P dengan Q ada tak persilangan? Pengangkat matematik, hoki, kadet polis, sejarah, badminton. Tak ada langsung persilangan. Jadi P dengan Q dia tidak akan bersilang. Okay, pengangkat matematik, hoki, P ni pengangkat matematik, hoki, R ni, Q, kadet polis, sejarah, badminton. Baik, R pula. R dengan P ada persilangan tak? Pengangkat. R dengan P tadi pengangkat. Jadi dia ada satu persilangan. Q dengan R ada persilangan tak? Q dengan R ada persilangan tak? Ini tadi pengakap kan? Ini tadi pengakap bersilang. Sejarah. Okey. Bola sepak tu? Bola sepak tak ada sesiapa pun kan? Bola sepak ni memang milik R saja, betul? Hoki ni pun P saja. Matematik ni pun P saja. Tak ada orang lain, tak ada grup lain yang ada ambil matematik ni. Okey. Q ni pun badminton saja. Dia tak ada berkongsi dengan ahli dengan set lain. Kadet polis saja. Jadi kita boleh lukis ni pengakap. Okay. Kamu nak lukis 4 segi boleh. Nak lukis bulat pun boleh. Pengakap ini ialah set R. R dengan P bertindih di pengakap. Ataupun bersilang di pengakap. Kita guna istilah persilangan kan. Okay. Bola sepak. Lepas tu sejarah kat sini. Sejarah, Q badminton dan kadet polis. P matematik dan hoki dan pengangkat. Okey, maknanya P ni ada P ni ada matematik, pengangkat, hoki. R ni ada pengangkat, bola sepak, sejarah. Q ni ada badminton, sejarah,
Polis. Itu kalau kita nak wakilkan ketiga-tiga serentak dalam gambar rajah Venn. Jadi dekat mana kawasan P bersilang dengan R pelengkap? P bersilang dengan R pelengkap, ni P yang bersilang dengan R kat sini, yang merah ni. Jadi kalau kita nak lukis pelengkap, maknanya kita akan jangan masuk ke tengah tu. Dengan ni, jangan lupa Q sekali. Sini. Kawasan kalau kita nak lurikkan. Lukis gambar rajah Venn. Jadi yang ni, kawasan ini ialah P bersilang dengan R. Tapi pelengkap dia maknanya yang luar daripada persilangan tu lah. Itu cara dia. Boleh? Boleh. Jadi yang ni, contoh-contoh ni, cuba kamu buat. Okay, contoh ni cuba kamu buat sebagai latihan untuk nombor 2 dengan nombor 3, A dengan. Okay, tak ada masalah tu. Kalau kamu nampak macam caranya, insyaAllah kamu boleh buat. Okay, lepas tu bahagian yang terakhir untuk hari ni ialah bagaimana anda menyelesaikan masalah yang melibatkan persilangan set. Okay, sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif bagi mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. 65 orang murid memilih kelas bahasa Melayu, ni maklumat diberi 70 murid memilih kelas sejarah, 50 murid memilih kelas sejarah dan kelas bahasa Melayu dan sejarah. Okay. Hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif. Kelas intensif. Okay, ini kita memahami masalah, kita keluarkan dulu maklumat-maklumat. Jumlah murid ada 140 orang, yang ada kelas sejarah 70 orang, nak masuk kelas bahasa Melayu 65, nak masuk kelas kedua-dua kelas ni ada 50 orang. Hitung, inilah soalannya, hitung jumlah murid yang dapat menyertai kelas intensif dan kemudian jumlah murid yang tak dapat menyertai sebarang kelas intensif. Okay, baik, lepas kamu dah fahami masalah tu, kamu rancang strategi dalam bentuk set lah, sebab soalan ni adalah soalan set. Okay, set semesta ialah jumlah murid. Kamu wakilkan dengan B, huruf besar biasanya, murid memilih kelas bahasa Melayu. S ni ialah murid memilih kelas sejarah. Okay, lukis dulu gambar rajah Venn untuk mewakili semua maklumat yang diberikan. Kemudian, selepas kamu fahami masalah dan rancang strategi, lukis gambar rajah Venn. Okay. Apa yang kita kena isi kat sini, sebab ini bukan ahli, ini bukan ahli. Bukan 140 tu, bukan 140 bukan unsur. Dia ialah bilangan, N. Jadi kamu kena isikan dulu bilangan-bilangan kepada ahli ni. Contoh. Jadi isikan dulu yang bahagian tengah ni. Itu yang paling selamat sekali. Isi dulu bahagian tengah ni. Iaitu persilangan antara badminton, bahasa Melayu dengan sejarah. 50 orang. Okay. Lepas tu kamu boleh isi 50. Kemudian kita nak tahu, dia beritahu lagi bahasa Melayu 65 orang. Maknanya kalau sini 65, tadi dah ambil 50, 65 ialah 65. 15 ialah 65 tolak 50. Dapat 15. Okay. Lepas tu cari pula sejarah. Sejarah saja 70 orang. Jadi jumlah semua ni mesti 70. Set sejarah ni. Nak cari baki yang tak ada persilangan ni ialah 70 tolak 50 dapat 20. Okay. Lepas tu yang pelajar tingkatan 5 ni semuanya 140 orang. Okay, 140 orang, ambil 140 tolak dengan 85, dapat dari mana? 85 ialah kamu campurkan, kamu jumlahkan 15, 50 dengan 20. Kamu jumlahkan semua akan dapat 85, jadi baki yang tak masuk mana-mana kelas bahasa Melayu dan sejarah tu ialah 55 orang. Okay, jadi kesimpulannya, berapa ramai murid yang dapat menyertai kelas intensif ialah ni, 85 orang. Dan berapa ramai murid yang tak menyertai sebarang kelas bahasa Melayu dan sejarah tu? 55 orang. Ini pelengkap lah. Maksudnya 55 tu ialah pelengkap. Boleh? Baik. Satu lagi. Penyelesaian masalah contoh 7. Sebanyak 200 orang pelajar universiti disoal selidik tentang penggunaan alat teknologi. Okay, hasil ini pun sama. Bukan unsur. Ini ialah bilangan. Okay. Hasil kajian menunjukkan 155 orang pelajar memiliki telefon bimbit. So, kita keluarkanlah maklumat telefon bimbit saja. 150 telefon bimbit ni. Bukan telefon bimbit saja. Telefon bimbit ada 155 orang. 90 orang pelajar memiliki komputer riba. Komputer riba. Ni, keluarkan maklumat ni. 37 orang pelajar memiliki tablet. 4 orang memiliki kedua-dua telefon
komputer riba dan tablet. Komputer riba dan tablet sahaja 4 orang. 50 orang memiliki kedua-dua telefon bimbit dan komputer riba. Yang ni. Okay. Lepas tu 5 orang pelajar memiliki telefon bimbit dan tablet. Yang ni 5 orang ni. Okay. 83 orang pelajar memiliki telefon bimbit sahaja. Ini sebenarnya kita dah boleh wakilkan dalam gambar jawapan, tapi kita fahami dulu masalah, keluarkan maklumat. Baik, hitung jumlah pelajar yang memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Kemudian jumlah pelajar yang tidak. Tidak ni maksudnya pelengkap dia lah. Yang tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Okey. Jadi kamu rancang strategi. Okey, rancang strategi tadi kita dah keluarkan maklumat. Sekarang kita rancang strategi, tuliskan dalam bentuk set. Set semesta 200 orang pelajar. Kita guna simbol B untuk pelajar memiliki telefon bimbit, K untuk komputer riba, T untuk pelajar yang memiliki tablet. Dia lukis gambar jawapan untuk memudahkan kita. Sekarang dia lukis B, lukis K. Sebab ketiga-tiga ni ada persilangan dengan T, tablet. Baik. Kalau ada ketiga-tiga persilangan ni, buat persilangan yang tengah-tengah ni dulu. Macam tadi kan kita mula dengan tengah-tengah. Okay. Cari yang tengah-tengah ni dulu. Tengah-tengah ni ialah X. Sebab dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu X tu berapa. Okay. Lepas tu, kita boleh masukkan persilangan tadi tu. Dia cakap apa? B, pelajar ada telefon bimbit dengan pelajar ada tablet. Masukkan nilai-nilai kat situ. Kamu kira ni nilai X contoh, cikgu bagi satu contoh. 155 ni untuk cari nilai X, kita boleh 155 tolak 83 tolak 50 tolak dengan 5. Ini kamu masukkan nilai dekat mana persilangan itu berlaku. Kemudian kamu dapat jawapan X. Kita nak cari nilai Y, Y ni ialah kita tak tahu apa baki untuk set K. Macam tu juga. Nak cari nilai Y 90. 90 ialah pelajar yang memiliki komputer riba. Tolak 50. Yang turut ada telefon bimbit. Tolak dengan 4. Yang juga ada tablet. Tolak dengan 17. 17 ni kita dapat ketiga-tiga ni tadi. Yang tengah-tengah ni. Okey, dapatlah Y tu 19. Okey, cari nilai P pula. P ni ialah macam mana jumlah yang pakai tablet 37 orang. Tolak 5. 5 yang juga pakai telefon bimbit. Tolak 17. Ini jawapan kita dapat daripada persilangan yang tengah ni. Okay, tolak dengan 4. Yang persilangan dengan K, komputer riba. Tolak yang persilangan ni dapat Q. Jadi nak cari nilai Q yang baki yang tak ada memiliki ketiga-tiganya. Ada juga 200 orang pelajar tadi tolak dengan semua nilai-nilai yang kita dapat tadi. Tolak semuanya. Jadi bakinya ialah 11 orang. Jadi kita boleh buat kesimpulan, 17 orang pelajar memiliki ketiga-tiga alat teknologi, yang sikit je lah yang 17 kat sini. Dan ada 11 orang pelajar tidak memiliki ketiga-tiga alat teknologi tersebut. Bayangkan. Okay. Ada juga yang tak ada. Ketiga-tiga. Telefon bimbit, komputer riba, tablet pun tak ada.